وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Qawaid Al-Asiyah karangan almarhum Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Kita berhenti pada muka yang ke-28. Wasalna ila safhah الثامنة وعشرون عند فصل المسلسل موضوع المسلسل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال المسلسل، حديث مسلسل pula. Al-musalsalu minat tasalsuli. Tasalsala yatasalsalu tasalsulan. Tasalsuli minat tasalsul. Wa huwa lughatan, tasalsul pada lughah makna tatabu'i. At-tatabu'u. At-tatabu'u pada bahasa merujuk kepada tatabu'. Tatabu' mah berturut-turut. Tatabu' mengikut-mengikut, turut-turut, turut-menurut. Wastilahan, pada istilah apabila sebut hadis musalsal apa dia? Wal hadithul ladzi tawarada rijalu isnadihi wahidan fawahidan ala halatin wahidatin aw sifatin wahidatin. Hadis musalsal ialah hadis tawarada yang berturut-turut rijalu isnadihi, rawi sanad-sanadnya satu-satu. Satu-satu berturut-turut, satu lepas satu, satu lepas satu, satu berturut-turut. Tawarada ala ni muta'alliqun bi tawarada. Mereka berturut-turut atas satu hal, satu keadaan, au sifatin wahidah, atau sifat yang satu. Nampak? Jadi speseng bahasa kita, speseng ataupun satu bentuk. Nanti akan tengok contoh dia. Musalsal ni banyaklah dah. Tempat kita masyhur dah sekarang ni berkaitan dengan musalsalat ni. Walit tasalsuli anwa'un, dan bagi tasalsul itu ada banyak jenis. Faminha, antaranya ayyakuna fi ahwalir ruwati al-qawliyati, pada keadaan ruwah, rawi dari aspek qawliyah, perkataan. Keadaan rawi dari aspek perkataan. Mereka tasalsul pada perkataan. Mereka cakap benda yang sama, bukan matan hadis, tapi pada, yalah, matan hadis tu ya jugalah kalau Nabi sebut, yalah. Dan perkataan itu dikatakan kepada seorang, kepada seorang, kepada seorang. Contoh, ka qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Muadz radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kata kepada Sayyidina Muadz, ya Muadzu, wahai Muaz, inni uhibbuka, aku sayang kepada kamu, aku kasih kepada engkau. Faqul dubura kulli salatin, maka sebutlah pada sehujung setiap sembahyang. Ataupun sebutlah setiap kali selepas sembahyang, baca doa ni. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Muaz, aku kasih kepada engkau. Sebut dan bacalah setiap kali selepas solat doa ni. Allahumma a'inni, ya Allah bantu, tolong aku, ala zikrika, untuk mengingati engkau, wa syukrika, untuk mensyukuri engkau, wa husni ibadatika, dan mengelokkan beribadat kepada engkau. Rawahu Abu Dawud dan juga An-Nasai.
Kok mana tasalsul ni? Fa inna kulla wahidin minar ruwati hadhil hadithi, kerana setiap seorang rawi daripada rawi-rawi hadis ni, yaqulu, setiap seorang rawi berkata, liman ba'dahu, bagi yang selepasnya. Setiap rawi dia sebut kepada murid ataupun orang yang ambil hadis padanya. Dia kata apa? Ya fulanu, wahai si fulan, inni uhibbuka, aku sayang kasih kepada engkau. Faqul, maka katakanlah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi gitu. Orang yang riwayat hadis ni, dia sebut ya fulan, contohnya ya Mas'ud, inni uhibbuka, ya Sa'id, inni uhibbuka, faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nampak? Jadi di situ berlaku tasalsul pada perkataan. Perkataan mana? Inni uhibbuka. Jadi dia kata kepada setiap orang, kepada yang ambil hadis padanya. Wa yusamma, ini dinamakan hadis ni bin musalsali, wa yusamma al-musalsala, dinamakan hadis ni al-musalsala bil mahabbah. Hadis musalsal bil mahabbah. Musalsal bil mahabbah ni hadis ni lah. Okay. Yang kedua, fi ahwalir ruwati al-fi'liyah, pada keadaan rawi dari segi perbuatan rawi. Tadi dari segi perkataan tu. Ini pada perbuatan rawi. Ka hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Seperti hadis Abu Hurairah, dia kata apa? Syabbaka biyadi Abul Qasimi, telah melakukan tashbih dengan tanganku oleh Abul Qasim, menyelak jariku. Selak jari gini. Wa qala, Nabi ambil tangan dia, buat pada tangan Abu Hurairah. Nampak tak? Wa qala, gini, mai. Dia buat gini. Mai ya? Tangan. Contoh ni, tangan Nabi buat, nampak tak ni? Buat tangan ni. Ni tashbih okey. Khalaqallahu al-ardha yauma khalaqallahu al-ardha yauma sabt, dibaca hadis. Ni bagi tashbih. Panggil tashbih. Nabi buat tangan Nabi dengan tangan Abu Hurairah. Laku tashbih gitu. Okey. Wa qala, jadi Nabi panggil Abu Hurairah, Nabi buat tangan itu, Nabi kata, khalaqallahu al-ardha, Allah Ta'ala mencipta bumi, yaumas sabti, pada hari Sabtu, sampai habis akhir ni lah. Dia ambil sebahagian je ni. Okay. Pada hari Sabtu Tuhan cerita apa, hari Ahad cerita apa, sampailah pada hari Jumaat. Fa inna kulla rawin, kerana setiap rawi, min ruwatihi, daripada rawi-rawinya, yushabbiku, mereka mentashbih, menyelak, yushabbiku yadahu, tangannya, biyadir rawi, dengan tangan rawi yang meriwayatkan pada, ar-rawi anhu, yang meriwayatkan padanya. Wa yaqulu lahu, dan dia berkata kepadanya, kata syabbaka fulanun biyadi. Dia cerita dulu, telah melakukan tashbih oleh si fulan, tok gurunya, dengan tanganku. Lalu dia kata wa qala ila akhirih. Berlaku tashbih, syabbaka fulanun biyadi wa qala ila akhirih. Wa hakadha wa yusamma, dan dinamakan ini al-musalsala bil musyabakah, dengan musyabakah, tashbih. Masing-masing menyelak jari tangannya kepada tangan yang satu lagi. Okey. Jadi bab musalsal ni banyaklah banyak yang ada dalam sahabat Syekh almarhum Syekh Yasin Fadani pun banyaklah. Amailah yang ambil daripada beliau, murid-murid beliau. Okey. Fi awsafit tahammuli, yang ketiga, pada awsafit tahammul, pada sifat tahammul. Sifat tahammul, sifat ambilan tu. Dia ambil hadis dengan cara apa? Kasama'i, seperti ambil secara sama', dia dengar.
Itu juga tasalsul dengan sama'. Fayaqulu kullu rawin, maka berkata setiap rawi itu, sami'tu fulanan qala, aku dengar si fulan berkata. Sami'tu fulanan qala. Kemudian orang tu pula kata, aku dengar si fulan kata. Jadi ini berlaku tasalsul pada sama'. Cara sifat tahammul. Tahammul ni makna kita ambil hadis daripada seorang kepada guru, guru pada seterusnya. Wa hakadha, dan demikianlah sehingga akhir. Yang keempat, fi zamanir riwayah, tasalsul pada zaman, masa periwayatan. Kan musalsali bi yaumil aid, seperti musalsal yaumul aid. Yaumul aid, hari raya. Tu hari raya je lah makna. Makna hadis itu akan diriwayatkan pada hari raya saja. Hadis itu diriwayatkan pada hari raya. Okey. Musalsal yang mulai. Dia ni mudah dia ni. Masyayikh buat periwayatan online. Buat online je sebab nak hadir payah sama Covid ni, buat online. Jadi ada kadang rakaman, kadang live video. Tapi kalau nak buat musafahah hadis lain pula. Tashbih hadis lain pula. Tu tak boleh buat, tu kena hadir. Tu kena hadir. Okey. Lepas tu benda ni talqim. Apa nama ni? Suat kurma. Hadis suat kurma. Waktu yang melibatkan kena bersentuhan tu, kena bersentuhan jugalah. Payah asyik lagi SOP. Oh, patut ada hand sanitizer tak? Kata tadi tak guna. Tak apa dah, tak pakai hand sanitizer. Fi makani riwayah. Yang kelima, fi makani ar-riwayah, pada tempat periwayatan. Kal musalsali, seperti musalsal, bi ijabati du'ai, dengan ijabah doa, dengan mustajabnya doa, indal multazam, di sisi multazam. Multazam ni apa? Kaabah tu kan tempat corong air tu. Tempat corong air kan. Jadi ada corong air. Ni hukum antara rukun Iraqi dengan Syami. Iraqi dengan Syami. Ada corong air tu. Nak lukis warna ni. Kita ambil ada corong air tu. Corong air yang keluar air daripada atas Kaabah. Ini multazam. Okey. Jadi ada hadis yang Nabi sebut bahawa tempat mustajab doa ialah di multazam tu. Maka bila begitu, makna tasalsul berlaku di tempat itu. Di tempat tu. Au nahwu dzalika, ataupun seumpama demikian itu. Banyak lagilah contoh-contoh lain. Musalsal dengan apa nama ni, bil misriyin, yang mana rawi itu, setiap daripada rawi-rawi itu ialah orang yang duduk di Mesir, penuh duduk di Mesir, bukan Mesir ahli Mesir, duduk di Mesir. Al musalsal bi syamiyin, banyak bentuk musalsal. Jadi ada orang yang jenis pemburu sanad, dia mahirlah bab ni. Nampak tak? Cari sanad. Bukan tak elok, boleh cari, tapi keutamaannya bukan sekadar riwayat lah, tapi dirayah dan kefahaman tu. Okey, wa faidatul musalsal. Apakah faedah hadis musalsal ni? Ihtimaluhu ala mazidid dhabti, bahawa mengandungi hadis musalsal ni atas dhabit yang lebih. Dhabit yang lebih. Dhabit makna apa? Ketepatan dan juga detail yang, maklumat yang lebih. Minar ruwati, daripada rawi-rawi. Sebab apa? Sebab ia berkait dengan keadaan, sifat, cara, masa. Jadi dia akan jadi lebih diingat. Itu dalam segi psikologi pun gitu. Kita cara nak ingat, kita ikatkan sesuatu pengalaman dengan tempat, dengan peristiwa. Sesuatu maklumat dengan peristiwa, dengan tempat, dengan orang dan seumpamanya. Jadi bila
dia berkait dengan sesuatu, jadi derah ingat lah. Dan dia lebih dhabit. Makna dia dengar Nabi kata gini betul. Nabi buat macam ni pula. Lagilah maksudnya dia lagi mazidid dhabti, lebih tambahan pada dhabit, ya. Wa hukmuhu apa hukum musalsal ni? Al musalsalatu. Musalsalat ni juga pada bahasa Arab maksudnya apa nama ni? Siaran TV yang panggil apa? Kan? Drama berepisod. Musalsalat. Dia panggil apa? Drama lah. Episod. Apa dia? Drama bersiri. Siri episod. Jadi musalsalat dalam bidang i'lam. bidang ni maksud musalsalat Ramadaniyah. Cerita episod yang ditayangkan pada bulan Ramadan. Itu musalsalat. Maksudnya cerita-cerita ataupun drama bersiri yang ditayangkan dalam televisi. Musalsalat ni jangan tukar, ni musalsalat kita ni ialah hadis musalsal. Jadi katanya al musalsalatu qallama taslamu. Qallama amat sedikit selamat dia min dha'fin daripada lemah fi tasalsuli pada tasalsul. Syekh sebut dah memang musalsal ni amat sedikit sangatlah. Sikit sangat yang selamat daripada lemah. Maknanya kebanyakan musalsal ni lemah. Kebanyakan musalsal ni hadis musalsal lemah. La fi aslil matli. La fi aslil matni, bukan pada asal matang tu. Kadang-kadang asal matang tu sabit dengan hadis lain. Hadis lain mungkin hadis itu sahih, rawinya sahih. Tapi kalau hadis riwayat musalsal, tu sebab apa? Sebab orang ramai kan. Dalam rawi-rawi tu mungkin ada orang yang mana tidak cukup syarat apa ni siqah. Tidak cukup syarat sahih. Jadi dhaif tu la fi asli matni. Amma aslul matni, adapun asal matan faqad yakunu sahihan. Asal matang hadis tu sendiri kadang-kadang hadis tu sahih. Lakin tetapi sifatu tasalsuli isnadihi tasalsuli isnadihi, namun sifat kalau baca lakin sifatu lakinna sifata lakin sifatu, kalau lakinna sifata. Lakin sifatu tasalsuli isnadihi, namun sifat tasalsul sanad itu qad yakunu fiha maqalun, kadang-kadang berlaku padanya maqal. Ada maqal ni makna ada kritikan lah, ada kritikan, makna ada lemah. Fiha maqal ni menunjukkan ada lemah. Jadi sanad tasalsul tu yang Syekh kata ni biasanya banyaknya lemah. Amat sedikit sanad itu kita kata sahih. Sebab itu kalau boleh tasalsul dengan sifat tertentu. Contoh, tasalsul yang kita ambil itu semua daripada kibar masyayikh, guru orang-orang yang maklum, muhaddis kibar. Tu ada kelebihan lah daripada orang yang kita ambil tasalsul dengan orang yang tahu apa-apa dah. Bukan orang alim. Sebab ni boleh riwayat belaka. Sebab hadis riwayat orang dah alim pun boleh riwayat hadis. Syarat di riwayat tu riwayat betul. Nampak? Orang yang baca hadis tak tahu makna pun bolehlah ditahammul tu, tapi nak syarat adab tu, setengah mensyaratkan adab untuk dia bagi ke orang itu mestilah bergiam-giam. Itu bergantung kepada guru yang dia ambil itulah. Okay. Habis. Faham tak musalsal ni? Ada sini Syekh buat musalsal ada? Tak ada ada tak? Syekh Sa'ud Syekh Sa'ud. Lepas tu dekat Ustaz Ibrahim tak ada pergi. Ada ke lagi ke? Dia dengan Syekh Syam kan? Gitulah. Join lah. Kalau ada masyayikh mari ambil. Kadang untuk kita sambung barakah dan ambil ikut perbuatan para ulama-ulama salaf ni. Okay. Seterusnya al-gharib, hadis gharib. Al-gharibu lughatan pada bahasa al-munfaridu
an watanihi. Orang yang munfarid, berseorangan, bersendirian daripada negerinya, duduk lain. Tu gharib. Dia ni gharib, dia orang asing. Bahasa kita orang asing ni, orang asing, orang yang bersendirian daripada negerinya, hidup negeri orang lain. Kita duduk di Vietnam, mari duduk Malaysia, seorang je, tak ada keluarga, panggil munfarid. Wastilahan, pada istilah, itu pada bahasa. Pada istilah, huwa man farada bi riwayatihi rawin. Rawin jadi apa, Syukri? Maknanya pada apa? Infarada. Bagus. Bersendirian dengan periwayatannya oleh rawi. Rawi itu seorang je riwayat hadis itu. Bihaitsu, dengan sekira-kira, lam yarwihi ghairuhu, tidak meriwayatkan hadis itu selain. Orang lain tak riwayat, dia seorang je. Awin farada bi ziyadatin fi matnihi, atau rawi itu yang dia seorang saja, bersendirian dia dengan penambahan pada matan. Rawi lain riwayat sehingga sini. Rawi ni ada tambahan pada matan. Nampak tak? Ada penambahan pada matan. Matan dia lebih. Tapi yang lebih tu dia seorang riwayat. Au isnadihi, atau pada sanad dia. Orang lain riwayat sanad gini, dia riwayat dengan ada penambahan pada sanad. Okey. Wa summiya, dan dinamakan ghariban. Kenapa hadis gharib dinamakan gharib? Linfiradi rawihi, kerana bertunggal, bersendirian rawinya, an ghairihi, daripada orang lain. Kal gharibi, seumpama orang asing, alladhi sya'nuhu alinfiradu an watanihi, yang mana keadaannya seumpama orang yang duduk asing daripada negerinya. Sebab itu nama gharib, sebab dia seorang, macam orang duduk asing lah. Dia duduk seorangan daripada negerinya, duduk negeri orang. Okay. Aqsamuhu, bahagian-bahagian gharib ni. Wa huwa qisman, ada dua bahagian. Al-awwal al-fardul mutlaq. Al-fardul mutlaq. Gharib ni dinamakan juga al-fardu, tafarrud. Tafarrada bihi fulan-fulan. Makna gharib ya. Istilah al-fardu ataupun tafarrud itu makna gharib ya. Okey, jadi al-fardul mutlaq ni makna gharib mutlaq. Wa huwa ayyan farida ar-rawi, iaitu berseorangan rawi bil hadithi min jami'ir ruwati, dengan meriwayatkan hadis tu daripada rawi-rawi lain. Rawi lain tak ada riwayat, dia seorang je riwayat. Itu panggil al-fardul mutlaq. Misaluhu, contohnya, hadis al-wala'u lahmatun kalahmati an-nasabi la yuba'u wa la yuhabu. Wala' ini, apa itu wala'? Wala' ini ialah hak ataupun keistimewaan yang diberi kepada tuan yang memerdekakan hamba-Nya. Kira wala' ni hak lah. Hak yang diberi kepada tuan yang memerdekakan hamba-Nya. Hakun, hak lisayyidi ala waladihi al-mu'taq al-atiq. Jadi dia ada hamba, dia merdekakan hamba-Nya. Jadi al-wala', bila dia merdekakan hamba, wala' milik dia. Dah apa keistimewaan wala' ni? Ada istimewa lah. Kalau hamba tu tak ada hubungan nasab dengan apa-apa, dia akan jadi wali nikah. Dia akan jadi apa ni? Kalau ada harta, kalau si hamba tak dimati, tak ada waris-waris, maka akan berpindah kepada tuangnya harta. Itu wala'. Al-wala'u liman a'taq, Nabi sebut. Wala' itu bagi orang yang memerdekakan. Jadi dalam hadis ni kata al-wala'u lahmatun kalahmatin nasab. Wala' itu umpama daging nasab. Macam mana kita nasab, kita ada hubungan daging, hubungan darah daging, hubungan kekeluargaan. Kita, ayah kita, mak kita, adik-beradik kita, datuk kita, anak kita, cucu kita. Tak, ada hubungan darah, lahm, hubungan darah daging. Sebab itu boleh mewarisi
atau boleh makan pesaka, boleh apa lagi? Boleh masalah apa nama ni? Masalah diat pun sama. Dalam masalah apa nama ni? Masalah uh, nikah pun sama wilayah pada bab nikah. Maka umpama walad ni umpama hubungan lahmatin nasab. Gitu. La yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, dan tidak boleh diberi ke orang. Mana boleh beri gini ya? Saya jual lah hubungan saya dengan ayah saya. Saya jual hak untuk dapat harta daripada harta saka ayah saya kepada awak. Tak boleh gitu. Dia tak boleh dijual, tidak boleh diberi. Okey. Tafarrada bihi. Hadis ini tafarrada bihi, berlaku tafarrud. Abdullah bin Dinar an ibni Umar. Abdullah bin Dinar sahaja yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Jadi berlaku tafarrud ini. Okey. Al-thani, yang kedua, al-fardun nisbi. Tafarrud nisbi. Nisbi ini bukan mutlak. Nisbah yang tertentu ataupun sandaran tertentu, kaitan tertentu. Okey. Wa huwa ma kana muqayyadan, iaitu yang berkait bikaunihi infarada, dengan bahawa dia bersendirian, infarada bihi thiqatu, bersendirian dengannya oleh fiqh. Fayuqalu fihi lam yarwihi thiqatun illa fulanun, tidak meriwayatkan akan hadis ini oleh thiqah kecuali si fulan je. Ni satu, ni bahagian pertama. Contoh, dia muqayyad. Muqayyad tu tafarrud dia, bertunggalan, bersendirian dia kait dengan sifat tertentu. Dia berkait dengan sifat tertentu. Tadi umum, ini berkait dengan sifat tertentu. Sini contohnya, yang riwayat hadis sahih ini siqah, tak ada orang siqah lain kecuali dia seorang siqah. Orang lain ada juga tidak siqah. Lam yarwihi thiqatun illa fulanu, tidak meriwayatkan hadis ini oleh orang siqah kecuali si fulan. Si fulan saja siqah, rawi-rawi lain tidak siqah. Jadi berlaku tafarrud pada siqah. Tafarrada bihi as-siqah. Nampak? Au muqayyadan biqaunihi infarada bihi ar-rawi an syaikhihi. Ataupun dikaitkan muqayyad, dikaitkan tafarrud, bersendirian ini dengan keadaannya bertunggalan rawi, bersendirian rawi riwayat daripada gurunya. Rawi itu saja riwayat pada gurunya. Anak murid lain dah ambil daripada tok guru tu. Atau tok guru tu bagi kepada rawi itu saja. Murid-murid lain tak dapat. Infarada bihi rawi an syaikhihi. Fayuqalu infarada bihi fulanun an syaikhihi fulan. Telah bersendirian dengan riwayat ini, dengan hadis ini oleh si fulan daripada gurunya si fulan. Itu satu, iaitu contoh yang kedua, tafarrud pada riwayah an syaikhi. Au muqayyadan bikaunihi infarada bihi an ahli baladin, ataupun dikaitkan dengan dia bersendirian daripada ahli balad, ahli negeri itu. Dia dalam ahli negeri itu, dia seorang riwayat hadis itu. Fayuqalu infarada bihi min ahli Madinah fulan, telah bersendirian meriwayatkan dengan hadis ini min ahli Madinah, daripada ahli Madinah si fulan versi fulan. Si fulan saja di kalangan ahli Madinah yang riwayat hadis ini. Orang lain tak riwayat. Itu dipanggil al-fardun nisbi. Hukum macam mana? Hukmuhu, hukumnya annahu qad yakunu sahihan, kadang-kadang sahih, wa qad yakunu hasanan, kadang-kadang hasan, wa qad yakunu dhaifan, dan kadang-kadang dhaif, wa huwal ghalibu, itu yang ghalib. Apatah lagi kalau perkara yang makna ta'ummu bihil balwa ataupun sya', perkara yang masyhur, asyuhrah masyhur, tiba-tiba hak riwayat itu seorang. Makna pelik lah. Biasanya kalau benda itu masyhur, musya', diketahui, tersebar, pasti ramai riwayat. Tiba-tiba riwayat seorang. Jadi situ ghalibnya dhaif lah. Kadang-kadang ada juga yang sahih, ada juga yang hasan. Itu hadis al-gharib. Yang kedua, al-aziz.
wa huwa man farada bihi bi riwayatihi ithnani fi tabaqatin min tabaqatihi, yang bersendirian pada periwayatannya dua orang saja pada satu tabaqah daripada tabaqah. Tabaqah ni maknanya lapisan. Contoh, yang riwayat pertama sahabi kan, itu dikira satu lapisan. Lepas tu tabi'in, selapis. Lepas tu tabi'in. Lapisan ketiga, nampak tak? Murid, lapisan murid. Murid kepada murid, lapisan kedua. Murid kepada murid. Tabi'in sehingga akhir lah. Nampak? Jadi bersendirian dua orang. Jadi pada contoh, pada tabi'in, hak riwayat tu dua orang saja. Pada satu tabaqah daripada tabaqah. Walau rawahu ba'da ithnain jam'un, walaupun selepas itu, lepas daripada dua orang riwayat, diriwayatkan oleh ramai sekalipun. Faham? Maknanya dok syarat dua orang ni berlaku pada setiap lapisan, setiap tabaqah, setiap daripada generasi tu dok berlaku. Contoh dalam riwayat, contoh tabi'in yang riwayatkan daripada sahabat tu dua orang tabi'in je. Tabi'in lain dok riwayat. Lepas daripada dua orang ni tabi'in, murid kepada tabi'in ni ramai. Tu ramai dok kira. Kira hak ni dua orang riwayat dipanggil aziz. Faham? Dipanggil hadis al-aziz. Man farada bi riwayati ithnan fi tabaqatin min tabaqatihi. Walau rawahu ba'da ithnain, walaupun meriwayatkan selepas daripada dua orang itu jam'un, ramai, walaupun ramai riwayat lepas tu. Hukmuhu, hukumnya, imma sihhatu, sama ada sah, wa immal hasanu, boleh jadi hasan, wa imma dha'fu, sama ada dhaif. Okey, dhaif. Jadi bergantunglah, tengoklah rawi tu cukup, hadis tu cukup syarat untuk sahih ke tidak. Mithaluhu, contohnya hadithus syaikhaini, hadis Bukhari Muslim. Tu hadis riwayat Bukhari Muslim. Takkan nak kata tak sahih. Bukhari mensyaratkan sihah. Jadi tapi dia yang meriwayatkan pada tabaqah tu dua orang. Okey. Hadithus syaikhan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kamu sehingga jadilah aku yang paling dikasihi kepadanya daripada ayahnya, anaknya dan manusia keseluruhannya. Rawahu Anasun, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas daripada Nabi. Wa anhu, daripada Anas pula, tabi'in yang riwayat siapa? Qatadatu wa Abdul Aziz ibnu Suhaib. Abdul Aziz ibnu Suhaib, dua orang. Qatadah dengan Abdul Aziz ibnu Suhaib ni dua orang. Jadi tabi'in riwayat dua orang dia. Jadi hadis ni ke hadis aziz. Hukumnya tengoklah sanad tu sampai kepada imam yang meriwayat, menyusun, mentadwinkan hadis, menyusun hadis tu sahih tak? Sahih lah hukumnya. Okey. Al-mashhuru, hadis masyhur pula. Ma rawahu thalathatun fa akthara, yang meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh tiga dan lebih. Tiga dan lebih. Walau fi tabaqatin min tabaqatihi, walaupun pada satu tabaqah daripada tabaqahnya, satu lapisan, satu generasi rawi daripada riwayat-riwayat generasi lain. Maknanya berlaku tiga orang rawi yang riwayat dan lebih dipanggil masyhur. Selagi mana tak sampai bilangan tawatur. Tawatur bilangan yang ramailah. Walau rawahu ba'da thalathati jam'un, walaupun selepas tiga orang itu diriwayatkan oleh ramai, itu tak kira. Mithaluhu, contohnya hadis innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu intiza'an, sebagai sekali cabut gitu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, lakin yaqbidul ilma bimautil ulama. Tuhan menarik ilmu dengan mematikan ulama. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh tiga orang dan lebih, tapi tak sampai darjat tawatur. Hukmuhu as-sihah, hukumnya sihah awil hasan awil dha'fu, samalah, tengok kepada syarat-syarat sahih. Okey. Al-mutawatiru pula,
wa huwa ma rawahu jam'un, iaitu apa yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan orang ramai rawi, an jam'in, daripada rawi yang ramai juga, bila hasrin, tanpa dapat dihinggakan. Tak ada terhingga, ramailah tu. Ini cara mudahlah, kalau secara apa nama ni, detailnya ulama bilang berapakah syarat tawatur tu kan. Apa syarat tawatur tu? Bihaitsu yablughuna haddan, bilangan ramai tu bihaitsu, sekira-kira, yablughuna haddan, sampailah had, tuhilu al-adatu, yang memustahil oleh adat, tawatu'ahum, memustahilkan pada adat bersepakat. Tawatu' makna pakat, sepakatnya mereka alal kadhibi, di atas dusta. Ramai riwayat, pada adatnya mustahil bila bilangan ramai ni mereka berpakat untuk berdusta. Sebab ramai. Kalau seorang, dua orang, tiga boleh jadi pakat. Kita pakat berdusta lah, kita tipulah. Tapi kalau bilangan yang ramai, maka pada adat memustahilkan untuk mereka berdusta. Jadi hadis tu kuatlah. Hadis yang diriwayatkan oleh ramai, daripada ramai pula, sehingga akhir sanad tu. Bisyarti, dengan syarat, an yakuna mustanaduhum, mustanadu intihaihim, mustanadu, dengan syarat bahawa padang di sini. Atuk pun. Sekejap Dengan syarat bahawa sandaran, ayakuna mustanadu intihaihim, mustanad, sandaran, intihak, kesudahan mereka itu, al-hissa awis sama'a. Okey, sekarang ni yang meriwayatkan ramai. Tak. Yang rawi yang membukukan hadis ramai, riwayat pada orang ramai. Okey. Tabi'in ramai. Lepas tu dia riwayat pada tabi'in pun ramai. Lepas tu tabi'in riwayat pada sahabat yang ramai. Sahabat tu sahabat, kita ambil sahabat lah. Sahabat tu macam mana sahabat? Mestilah nak kira tawatur ni, mesti akhirnya kesudahan, mustanad, sandaran akhirnya mereka ialah kepada his. His tu makna panca indera. Sama ada mereka melihat Nabi, awis sama, atau dengar sendiri Nabi kata. Nampak? Ini pada masalah hadis lah. Kalau masalah lain pun sama. Dikira tawatur tu, tawatur macam mana? Tawatur dalam masalah periwayatan ni, makna akan berakhir maklumat itu benda kembali kepada dilihat sendiri, didengar, ataupun didengar sendiri Nabi kata. Bukan dengan apa? Bukan dengan cara akal. Sebab apa? Nanti dia akan sebut. Dia tak sebut lah, kita sebut lalu. Okey, gini. Supaya apa? Supaya bila tawatur ini dia berkait dengan periwayatan asid, khabarus sadiq. Dalam wasail untuk mendapat ilmu ialah khabar sadiq. Khabar sadiq ni umum lagi. Yang lebih kuat daripada khabar sadiq ini ialah tawatur. Tak mesti tawatur khabar sadiq. Khabar sadiq tu tak mesti tawatur. Tapi tawatur itu satu tahap yang mana tidak disangkal bahawa benar. Berita yang datang secara tawatur mestilah yang diterima dalam ilmu Islam ni ialah datang dengan cara sama, didengar. Orang tu sahabat ni ramai dengar Nabi kata gini. Lepas tu diriwayatkan oleh tabi'in ramai, oleh tabi'in, oleh tabi'in, sehingga orang yang menyusun hadis tersebut. Maka itu dikira tawatur yang sah. Ataupun melihat Nabi buat, bukan dengar, tengok Nabi buat. Sahabat ramai tengok, tabi'in riwayat pada sahabat pula. Yang tengok akhir tu je lah yang dapat tengok kan. Yang melihat sendiri perkara tu atau mendengar sendiri. Yang lain hanya memindahkan perkataan. Okey. Kenapa disyaratkan itu? Ini untuk menolak kepada apa yang sandarannya akal.
Kharaja bihi ma kana mustanaduhum al-aqlu. Akal tak terima. Kalau benda akli, dia tak ada penilaian dari segi tawatur. Tak boleh ambil kira. Contohnya ahli falsafah. Ini ulama letak misal di sini ahli falsafah. Ahli falsafah sepakat bahawa alam ini qadim. Mereka ambil daripada guru mereka ahli falsafah yang lain. Yang ramai pula meriwayatkan daripada guru mereka yang ramai juga. Meriwayatkan pada guru mereka yang ramai juga sehingga kepada orang pertama yang mana mengatakan bahawa alam ni qadim. Okey. Orang yang pertama mengatakan alam tu qadim, mereka ambil daripada mana? Mereka tengok sendiri? Tak. Mereka terima wahyu ke? Tak. Mereka fikir akal. Fikir-fikir, oh alam ni sebab kita tengok sentiasa bergerak, tidak ada permulaan, maka dia tu qadim lah. Maka perkara sandaran terakhir mereka ialah perkara akli. Maka ini orang panggil tawatur. Faham tak? Tak panggil tawatur. Sebab tu dia kata mustanadu intihaihim al-hissa awis sama'. Bukan perkara umur akliyah. Kalau umur akliyah tak dikira. Sebab apa? Dah orang tu fikir. Apa yang mereka fikir boleh jadi salah. Apa yang mereka fikir boleh jadi salah. Kita pun ada alat untuk mikir kan? Sebab tu bila tengok balik kaul falsafah tu, dia kata ni dia ambil daripada turun temurun ahli-ahli falsafah yang ramai daripada sampai kepada siapa? Kepada falsafah ahli falsafah pertama, Sokrates ke Pluto ke dan seumpamanya Aflatun ke. Mereka ni mengatakan alam tu qadim. Dah. Jadi adakah dikira tawatur yang sahih? Tidak. Sebab apa? Sandaran akhirnya bukan sama, bukan his, tapi perkara akal. Maka perkara akal ni kita orang main ke dia tu boleh fikir dah. Sah betul tak betul bahawa alam ni qadim. Jadi benda berkait dengan akli tak perlu kepada masalah tawatur di sini. Apa tak? Tak perlu pada masalah tawatur di sini. Okey, an yakuna mustanadu intihaihim al-hissa awis sama'. Faham tu? Okey. Fa syurutuhu arba'atu. Maka syarat tawatur ni 4. Pertama, kathratul adad. Bilangan ramai. Yang kedua, ihalatul adati tawatu'ahum. Memustahilkan oleh adat akan bersepakatnya mereka. Tawatu'ahum ay ijtima'ahum alal kadhibi. Berhimpunnya mereka atas dusta. Yang ketiga, wujudu tilkal kathrati minal ibtida'i ila lintiha. Adanya bilangan ramai mula daripada awal sanad sehingga akhir sanad. Yang meriwayatkan tu ramai, daripada orang yang ramai, daripada yang ramai, sehingga daripada ramai juga. Mesti ramai tu pada setiap tabaqah. Wa an yakuna mustanadu intihaihim, mestilah sandaran akhir mereka itu al-hissa awis sama'. His dan juga panca indera melihat sendiri ataupun melihat panca indera ataupun sama. Okey, misalu contohnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Ini hadis masyhurlah, orang buat hadis mutawatir ambil hadis ni. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempatnya dalam neraka. Faqad jaa an mi'atai sahabiyyin. Datang daripada 200 orang sahabat yang riwayat ni. Dah kalau sahabat dah 200 dah, tabi'in lagi ramai. Tabi'in lagi ramai. Hak mula-mula tu, hak riwayat dan ambil tu mi'atai sahabi, 200 orang sahabat dah. Wa hukmuhu, hukumnya annahu yufidul ilma. Hadis mutawatir memberi faedah ilmu ad-daruriyah, ilmu daruri, ilmu yang tak perlu fikir nazari, tak perlu fikir panjang. Bila dia riwayat tawatur, memang confirm Nabi kata. Memang confirm Nabi kata. Sebab apa? Tak payah fikirlah, Nabi kata tak kata ni. Tengok rawi ni sahih tak sahih, tak payah tengok ramah dah. Apa dah? Ramah. Dah. Kalau katakanlah ramai tu nipu lah ke? Mana? Boleh tak? Dia terima tak? Sebab apa? Dah lepas ada tu.
tabi'in. Nipu belaka. Boleh terima tak? Ha? Ha? Apa tak terima? Apa? Apa? Ha? Ha? Ha. Apa ni? Apa ni? Kau ni? Boleh terima tak? Anu sedang. Ha? Ha? Ha. Macam mana? Kalau ramah tu tipu laka, orang nak panggil mutawatir lah. Sebab mutawatir yastahilu adah tawatuhum ala kadhib. Maknanya kalau ramah menipu tu orang nak panggil mutawatir tu. Jadi tak ada tawatur lah. Faham tak? Tidak ada tawatur. Jawapannya kalau ramah, anda kata ramah menipu, bukan tawatur lah. Sebab apa? Sebab mutawatir ni mustahil untuk dusta. Wahuwa, okey, ia memberi makna, memberi faedah ilmu daruri, ilmu yang dengan sendiri mudah untuk kita faham. Daruri makna lawan bagi nazari, ya, lawan nazari. Makna tanpa perlu kita berfikir panjang bahawa itu benar sandaran perkataan itu, sebab diriwayatkan oleh bilangan ramai. Itu maksud ilmu daruri yang tak boleh ditolak lagi. Wa huwa mimma bahi fi usulil fiqh, ini termasuk daripada perbahasan usul fiqh lah. Tawatur ni. Wa hunaka bastul qawli fihi, dan di sana pada bahasan usul fiqh ada detail perbincangan tentangnya. Ada huraian perbincangan tentangnya. Jadi so tengok sanalah. Ni dia sebut sebagai untuk kenal dia apa makna hadis mutawatir. Al-mu'an'an wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita tutup dulu, kita buka untuk nahwu pula.